inspire for the story. Ni contoh bercerita. Jadi cikgu boleh pilih. Ni 5 ada 4 aktiviti. Okay, 4 aktiviti yang cikgu boleh pilih untuk laksanakan untuk bercerita. Untuk permainan dia ada permainan kognitif, permainan kecil, permainan kooperatif, macam-macam lah, main drama. Okay, yang ni cikgu boleh rujuk nanti dalam buku panduan. Kuis mungkin payah sikit lah. Kuis biasanya untuk kita nak buat kesimpulan di akhir pengajaran bolehlah kita nak buat kuis. Tapi untuk sesi pengajaran kuis ni saya rasa tidak berapa sesuai dalam sesi langkah 1, langkah 2, langkah 3, kecuali dah langkah akhir. Di akhir pengajaran baru kita boleh laksanakan kuis untuk kita lihat sejauh mana murid kita tu mahir, ada tahu ataupun tidak dengan apa yang kita ajar. Semua projek Big Impact kita boleh buat, alat permainan boleh, log sumber pelajaran boleh, animasi mudah boleh, fokus graf boleh. Okay. Ini contoh-contoh lah, contoh-contoh aktiviti. Jadi aktiviti ni saya rasa cikgu boleh cari di mana-mana sekali. Pemain peranan lagi mudah lah, suasana perayaan, jual beli. Jadi semua-semua ini adalah bentuk aktiviti yang kita boleh buat di dalam kelas untuk membolehkan murid kita tu berminat, belajar dan memudahkan kita melihat bagaimana penglibatan murid di dalam kelas. Supaya apabila kita nak bagi tahap penguasaan kepada murid, kita boleh bagi dengan baiklah, dengan baik. Sebab kalau kita tak lancar macam ni, kita tak buat aktiviti, kalau kita masuk nak mengajar macam tu saja, sampai bila-bila pun kita tak mampu nak bagi TP yang bagus kepada murid. Bukan kerana murid itu lemah, tapi kerana kita guru tidak bersedia untuk laksanakan aktiviti yang membolehkan penglibatan murid yang boleh kita lihat dalam sesi pengajaran. Jadi kita dihukum murid, tapi sebenarnya kita yang gagal merancang pengajaran itu kepada murid. Okey, tadi ada pertanyaan cikgu lah. Pertanyaan cikgu, bila masa kita perlu rekod? Kita perlu rekod pengajaran, perlu ada 2 kali setahun, 3 kali setahun. Ya, rekod seperti mana saya bagi tahu tadi, rekod kita kena rekod. Setiap kali tajuk kita mengajar, kita kena rekod. Sebab kita rekod, sebab nanti apabila kita nak buat pelaporan, kita ada sumber di mana kita nak ambil balik apabila kita nak isi borang pelaporan. Pelaporan kita buat 2 kali setahun. Tapi rekod kita kena sentiasa rekod. Sebab kita manusia, kita sentiasa lupa. Kadang-kadang tajuk ni kita tak ingat dah murid ni dapat berapa. Itu kita main bubuh ikut kita suka. Jadi supaya kita tidak lupa, yang pertama kita kena rekod. Tempat kita nak rekod, kita boleh rekod dia dalam rekod pengajaran kita, dalam buku catatan guru kalau ada. Kalau cikgu rajin buat senarai semak, cikgu buat senarai semak. Kalau tidak pun cikgu ada lembaran kerja murid, cikgu rekod pada lembaran kerja murid. Tapi kerja lembaran kerja murid itu cikgu kena simpan lah. Ataupun cikgu ada borang transik, ada buat rajin buat borang transik, buatlah. Tapi nanti cikgu buat rumutan, asyik buat borang transik. Tidak ada paksaan untuk buat borang transit. Borang transit ni bergantung pada cikgu nak buat. Cikgu tak mahu buat pun tak apa, sebab kita ada lagi cara lagi, 8 cara lain bagaimana kita nak rekod. Ataupun ada setengah cikgu dia ambil template pelaporan, dia betul setiap template pelaporan dia print out, dia tulis je dalam tu. Sebagai rujukan dia. Nanti nak buat pelaporan akhir mudah, sebab dia ikut template yang sama. Ataupun hasil kerja murid, kita simpan hasil kerja murid. Ataupun kita ada video pengajaran, kita tengok video mengajar kita tengok, kita rekod budak-budak mengajar dalam kelas, pelajar dalam kelas aktiviti kita rekod. Kadang-kadang kita tak mampu nak buat, tapi kita teruja dengan apa yang kita ajar, kita rekod murid, kita masuk dalam bilik guru, balik rumah tengok, oh murid ni boleh berapa, kita bagi. Ataupun akhir sekali kita ujian, kalau kita buat ujian. Itu kaedah bagaimana kita nak rekod pencapaian murid dalam kelas. Sebab setiap tajuk kita mesti rekod. Kenapa kita kena rekod? Sebab kita manusia, kita lupa. Kalau kita tak rekod, kita tak ingat. Sebab nanti apabila habis tajuk, mungkin 5-6 tajuk habis, sampai pertengahan tahun kita kena buat pelaporan. Dan buat pelaporan kita perlu data. Data ni lah yang kita rekod setiap kali kita mengajar. Bukan setiap kali kita mengajar, setiap tajuk kita ajar kita rekod. Kalau setiap kali masuk kelas nak rekod, kalau cikgu rajin, cikgu buatlah. Kalau rajin, kalau mampu, saya takut tak mampu.
Jadi setidak-tidaknya sekali habis satu tajuk kita rekod sekali. Habis satu tajuk, walaupun kita masuk katakan bahasa Melayu, satu tajuk kita mengajar 2 minggu. Habis 2 minggu kita ajar tajuk tu, kita pun rekod capai murid ni dengan aktiviti yang kita buat tiap kali kita masuk. Okey, murid ni mampu mencapai TP berapa. Bagi TP berapa dia dapat? Okey, susah. Itu dari segi keadaan merekod. Saya buka kepada pertanyaan. Pertanyaan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tanya apa-apa, tuan-tuan boleh type. Saya tengok di sini apa pertanyaan, kita cuba selesaikan masalah. Semakin tidak faham ke, halo? Masih ramai guru bersama saya ataupun sudah berhenti makan? Ada tuan, ada. Ada, kalau ada saya buka pada pertanyaan. Kalau boleh tuan bagi soft copy dekat kita sekali lagi. Soft copy ya. Nanti saya bagi kat Puan Sofiana boleh? Boleh Tuan Haji. Terima kasih tuan. Cikgu Luqman, pendapat saya merancang aktiviti sesuai adalah paling sukar dalam PDPC. Jika guru menggunakan buku teks atau buku panduan PDPC adakah lebih mudah dan sistematik? Okey, pendapat Cikgu Luqman bertanya. Cikgu Luqman kata pendapat saya merancang aktiviti adalah paling sukar. Betul, saya akui memang sukar. Jika guru menggunakan buku teks atau buku panduan PDPC adalah lebih mudah dan sistematik. Cikgu nak guna apa pun sebagai panduan cikgu boleh guna. Yang penting dia tidak lari daripada DSKP. Sebab dalam buku teks, aktiviti yang dia buat, dia tidak merujuk pada TP6. Dia tidak merujuk pada TP6, dia tidak merujuk pada TP5. Kita takut nanti aktiviti yang dirancang dalam buku teks tu berada pada TP-TP yang rendah. Jadi apabila dia berada pada TP yang rendah, kalau kita mengajar, kita laksanakan aktiviti berdasarkan TP yang rendah, maka rugilah murid tersebut, dia tidak berpeluang untuk mendapat TP6. Tapi kalau cikgu tengok buku teks, aktiviti dia buat, cikgu banding dengan DSKP, dengan TP6 dia, TP5 dia, nampak okey, mencapai ke arah tu, cikgu boleh guna je aktiviti di dalam buku teks. Cuma cadangan saya, buku teks ni kita guna sebagai panduan untuk kita rancang aktiviti. Tapi untuk keseluruhan aktiviti, cikgu guna rujuk juga DSKP sebab dalam DSKP tu dia ada TP6. Dalam buku teks saya rasa saya tengok tu aktiviti dia ia tidak mencapai ke TP6. Saya takut dia hanya berkitar kepada TP 2, 3, 4. Jadi kita dah mengajar TP 2, 3, 4 lah. Jadi apabila kita buat aktiviti kita nak bagi TP6 budak tak dapat. Sebab tak mencapai TP6 apabila kita tengok dari DSKP. Okey, cikgu mana tanya? Kata dah. Cikgu Rosli. Cikgu Luqman. Okay. Cikgu Farani sering ditanya kenapa murid dapat TP lebih rendah pada pentafsiran akhir tahun berbanding dengan pertengahan tahun. Sedangkan pada pentafsiran pertengahan tahun bukan semua topik. Okey. Seperti mana saya maklumkan tadi, dia pengajaran pembelajaran dalam sistem kita susun topik belajar daripada mudah kepada susah. Semakin lama dia belajar, semakin susah sukatan dia. Itu salah satu jawapan. Jadi apabila semakin susah, ada setengah topik tersebut murid kita tak dapat menguasai. Jadi oleh kerana dia tak dapat menguasai, maka dia dapat topik TP yang lebih rendah. Yang pentingnya, guru tu kena tahu. Guru tak boleh jawab sebab guru tak tahu betul kalau TP yang guru bagi tu bersesuaian dengan kebolehan murid. Tapi kalau betul TP tu diberi berdasarkan kebolehan murid, saya rasa tak ada masalah untuk guru jawab. Sebab kita kena tahu. Ibu bapa pun kena tahu kan. Setiap tajuk makin lama makin susah kan. Makin lama makin susah. Jadi tidak mustahil untuk TP-TP akhir pelajar-pelajar kita mendapat TP lebih rendah berbanding dengan TP awal.
Tapi tidak mustahil juga bahawa ada pelajar yang mampu mencapai TP daripada awal tahun sampai akhir tahun, dia mampu mencapai TP yang lebih tinggi. Itu tak mustahil. Bergantung pada kemudahan murid, bagaimana bergantung pada guru desain dia punya sesi pengajaran. So 5, perkongsian kalau murid dapat TP 6 dalam satu kemahiran, adakah dia layak untuk dapat TP 6 keseluruhan? Okey, untuk subjek apa ni? Contoh bahasa Melayu. Bahasa Melayu, kemahiran membaca dia dapat TP 6. Kemahiran menulis dia dapat TP 3. Kemahiran apa dia? Ada bercerita. Saya tak tahu kemahiran apa ni, saya bubuh je ni dah. Contoh yang Nurul Fatihah bagi. Listening dia dapat TP 3, speaking dapat TP 4, reading dapat TP 4. Berapa TP keseluruhan yang layak? Okey, pada pandangan Cikgu Nurul Fatihah, berapa dia dapat? Sebelum saya jawab. Okey, Cikgu. Kita tidak dibenarkan memberi TP dengan mengambil purata. Ya, kita tak boleh nak campur TP 3, campur TP 4, campur TP 4, campur TP 5 bagi 4. Tak boleh. Okay, kita tidak dibenarkan. Sebab tu di dalam ini guru diberi satu kuasa. Dia panggil apa? Pertimbangan profesional. Ya, dia panggil pertimbangan profesional kepada guru. Okey, katakan saya ni adalah guru subjek bahasa Inggeris. Saya tengok antara listening, speaking, reading, writing. Speaking lah yang paling payah barangkali lah. Ya. Yeah. Okey, speaking yang paling payah. Jadi bagi saya kalau budak ni boleh speaking, mungkin listening dia boleh, reading dia boleh, maka saya pegang atas speaking itu sebagai TP akhir. Kalau saya lah, ni cara saya kan. Tapi kalau cikgu rasa writing tu paling susah. Writing paling susah. Maknanya kalau dapat TP 5 ni untuk writing, mungkin listening, speaking tu memang dia boleh. Cikgu boleh pegang atas TP 5 tu sebagai TP akhir dia nanti. Dia bergantung pada pertimbangan profesional yang ada pada guru. Guru tengok keseluruhan, pada keseluruhan, contoh. Katakan cikgu mengajar tajuk listening dia dapat TP 3. Speaking dapat TP 4, reading dapat TP 4, writing dia dapat TP 5. Tiba-tiba cikgu nak bagi dia TP 6. Boleh tak? Nak bagi TP 6. Tiba-tiba. TP 5 dah ada situ contoh. Ataupun TP 6 tinggi sangat, TP 5 lah sebab 4 2 kali, 5 sekali. Nak bagi TP 5, boleh bagi TP 5. Sebab pada pandangan cikgu, dengan dia dapat ni ujian-ujian tapi dengan kebolehan dia dalam kelas, dia bercakap dalam kelas dengan apa semua dia boleh, kita kata dia ni memang layak dapat TP 5. Maka cikgu boleh bagi dia TP 5. Atas dasar pertimbangan profesional cikgu tu, cikgu tengok dia secara keseluruhan. Penglibatan dia dalam kelas, bercakap dia pandai dalam kelas. Dia cikgu tengok secara keseluruhan, budak ni walaupun dalam ni dia dapat TP 5, TP 4, TP 4, TP 3, saya nak bagi dia TP 5. Boleh. Sebab kita tengok dia secara keseluruhan. Dan kuasa itu terletak kepada guru subjek masing-masing. Atas dasar dia, pertimbangan profesional. Yang penting kita ada justifikasi untuk kita jawab. Kenapa kita bagi TP tersebut kepada murid? Cikgu Nur Azila rujuk taksiran akhir tahun untuk tentukan tahap penguasaan yang selayaknya. Saya tak faham apa yang maksud dia. Cikgu Nur kata writing and speaking paling susah. Writing and speaking paling susah. Dah writing dia dapat TP 5, boleh bagi je TP 5. Speaking pun dapat TP 4, tinggi dah tu. Tapi kalau ni akhir tahun kata cikgu nak bagi TP 6, cikgu bagi TP 6, tapi cikgu ada justifikasi lah. Masa dalam kelas dia dapat paling tinggi dapat TP 5 ya, cikgu pun nak bagi TP 6, boleh. Pertimbangan cikgu lah, pertimbangan profesional cikgu tadi. Berdasarkan pada apa? Penglibatan dia ni memang dalam kelas macam tu, tapi dia lah wakil sekolah pergi, dia panggil apa, chorus speaking lah, apa, semua dia pergi. Jadi kita tengok performance dia di luar tu lebih bagus. Maka atas performance tersebut, atas pertimbangan profesional, cikgu nak bagi dia dapat TP 6 pun boleh. Tapi evidence tak ada. Dia ni wakil sekolah, dia segini, dia pun buat sembahan bahasa Inggeris, macam-macam lah. Semua dia. Cikgu bagi dia TP 6. Orang tak boleh petikai pun. Sebab itu adalah pertimbangan profesional dan hak cikgu untuk bagi kepada dia berdasarkan tadi. Berdasarkan kepada evidence tadi. Sebab budak kita ni di dalam kelas lain, kadang-kadang di luar kelas dia lebih
lebih bagus. Jadi kita melihat dia persembahan dia di luar kelas, dia wakil sekolah apa semua kita bagi. Ada murid ni dia pandai tapi kadang-kadang dia ada sikap seperti malas buat latihan. Boleh tak bagi TP yang rendah? Boleh. Boleh. Dia bagi je TP rendah. Dia malas. Kita tahu dia pandai. Kita bagi dulu TP. Bagi TP berapa dia dapat. Nanti kita panggil dia. Awak ni sepatut awak dapat TP ni. Tapi saya bagi TP ni. Sebab apa? Sebab awak malas. Saya buat ni tak boleh buat. Yang ni tak buat. Yang ni tak buat. Kita tengok ada tidak perubahan pun. Tapi janganlah dah hantar pelaporan baru kita panggil dia. Katakan cikgu ajar satu tajuk. Dia ni pandai tapi dia malas. Untuk tajuk pertama tu yang cikgu rekod tadi, cikgu rekod, cikgu panggil dia. Okey, katakan Yusni, awak ni sepatutnya awak dapat TP macam ni. Tapi saya bagi latihan tak boleh, awak tak buat, yang ni tak buat, saya bagi awak TP ni dia. Kalau awak nak capai TP ni, saya nak awak buat ni. Untuk rekod kita tu. Okay, sebab ni bukan pelaporan lagi ni. Ini rekod kita. Mungkin kita tengok nanti tajuk seterusnya adakah berlaku perubahan pada budak tu. Tajuk seterusnya ada tidak berlaku perubahan. Sekiranya ada perubahan, kita ambil nanti. Yang akhir sekali berapa yang layak pelajar dia dapat. Sebab kita bukan bagi TP akhir setiap kali kita habis tajuk. Okay, setiap kita habis tajuk, kita hanya rekod untuk simpanan kita. Di situlah nanti kita nak buat intervensi, di situlah kita nak panggil, nak jumpa dengan pelajar tu, di situlah kita nak buat aktiviti dan sebagainya. Untuk membolehkan pelajar tu dapat TP yang lebih tinggi supaya dalam pelaporan pertengahan tahun kita boleh bagi TP yang lebih bagus kepada murid. Yang jadi masalah di sekolah, kita tak tanda, kita mengajar kita tak tanda, kita tak rekod, tiba-tiba datang pertengahan tahun nak pelaporan, maka itu bagi pelaporan akhir. Itu yang jadi masalah. Sebabnya apabila kita dah tanda, kita ajar satu tajuk, kita buat catatan. Okey, cikgu murid kita yang nama Fafafa ni TP ni dapat. Okey, ada peluang kita panggil dia. Okey, panggil pelajar ni, bagi tahu awak ni dapat sini, sepatutnya awak dapat macam ni, tapi awak tak buat macam ni, nak dapat macam ni cara dia. Kita tengok tajuk seterusnya pula macam mana. Itu bimbingan bimbingan bagaimana kita nak supaya murid itu berusaha untuk dapat TP yang lebih tinggi. Jangan terhukum dia bagi ke TP je. Buat catatan. Daripada catatan tu nanti, rekod kita tu nanti, kita buat intervensi bagaimana kita nak supaya TP akhir nanti budak tu dapat apa. Okey, itu untuk menjawab soalan Cikgu Yusni. Okey, ada murid ni dia pandai tapi kadang-kadang dia ada sikap. Untuk ubah sikap tu macam tu lah, kita kena bagi sebelum kita bagi pelaporan akhir, isi dalam pelaporan akhir berdasarkan dapatan rekod-rekod kita kena panggil, maklumkan kepada murid itu sepatutnya bagaimana dia dapat, bagaimana bimbingan yang patut kita bagi supaya kalau dia malas dia boleh berubah, kan. Tapi kalau dia kekal dengan sikap dia sedemikian sehingga pertengahan tahun, maka kita bagi TP yang selayaknya lah. Sebab saya bagi tahu tadi, TP kita bagi berdasar pada kebolehan dia. Tapi ada setengah budak dia pandai. Macam Cikgu Husni tanya, dalam kelas dia malas, tapi kalau wakil sekolah apa semua dia hebat, dia pergi. Mungkin kita boleh tengok dia ada eskut lain pula. Ada eskut lain, kita boleh buat tambahan kepada TP dia berdasarkan penglibatan dia. Walaupun dalam kelas ni dia tidak berapa perform sangat, tapi di luar kelas tu memang dia hebat. Kita boleh tengok pelibatan dia luar kelas tu sebagai tambahan kepada TP yang boleh kita nak bagi pelaporan nanti. Macam mana nak menilai PBD dalam pembelajaran online? Tidak semua murid terlibat. Ini soalan autentik ni. Soalan autentik, soalan masa kini. Saya nak tanya dulu. Dalam online tu apa dia aktiviti yang cikgu bagi pada murid? Cikgu Salma bagi aktiviti yang bagaimana kepada murid tu buat? Adakah hanya soal jawab, bagi latihan? Adakah latihan-latihan yang diberi oleh Cikgu Salma kepada murid melalui online? Cikgu Salma rujuk kepada TP 6, TP 5 semasa Cikgu Salma design dia punya aktiviti pengajaran tu. Okey, biasa kemahiran menulis. Kemahiran menulis tu biasanya apa dia yang perlu budak buat dalam kelas secara online? Kena tengok apa bentuk aktiviti dia. Bentuk aktiviti yang perlu budak buat untuk kemahiran menulis. Buat karangan. Kalau buat karangan,
Kalau tengok pada pengajaran biasa, dia pun ada pada TV berapa, dapat pasti kekarangan. Itu satu masalah. Satu masalah. Yang pertama sendiri, apabila kita design satu aktiviti di dalam online, pastikan aktiviti yang kita buat tu boleh memenuhi keperluan tahap penguasaan dia. TP berapa? Itu satu. Yang kedua, pembelajaran online memang kita nak tengok pelibatan dia dengan orang lain payah sebab dia hanya secara online kan. Sebab tu dalam zaman sekarang ni saya difahamkanlah kita tidak minta dihantar pelaporan tengah tahun dan akhir tahun kita tak ada PBD tahun ni disebabkan gangguan pembelajaran. Tapi kita boleh dia bergantung pada guru. Masa guru bagi latihan, masa guru bagi latihan agak-agak kalau budak ni boleh buat macam ni, dia sesuai bagi-bagi dia juga. Sama ada siapa yang tolong buat kepada murid, itu soal yang kedua. Kita bagi latihan tapi mungkin orang yang tolong buat, itu jangan fikir. Kalau kita nak fikir semua sampai bila kita nak bagi, itu dia lah nak tanya siapa yang buat. Tapi hasil tugasan dia tu, apabila dia melaksanakan tugasan tu, berapa TP yang sepatutnya kita bagi. Sebab masa kita design tugasan tadi, kita ada rujuk TP berapa. Kalau budak ni boleh hasilkan macam ni, TP berapa kita bagi. Kekal dengan TP semasa kelas bersemuka dijalankan. Saya rasa soalan Cikgu Salma tu merujuk kepada murid yang terlibat dalam kelas online itu. Bolehlah cikgu nak nilai TP dia. Murid yang tidak ada itu bagaimana dengan status TP dia. Okay. Pelajaran online ni susah saya nak jawab sebenarnya. Sebab ada budak yang masuk, ada budak yang tak masuk, ada budak yang tak buat. Sekarang ni di sekolah, adakah semua ini semua TP murid ni diminta di pihak sekolah? Okay, siapa boleh jawab di situ? Adakah pihak sekolah minta supaya semua murid yang dibuat semasa COVID ni dimasukkan TP dia? PBD ada minta analisis TP sehingga bulan Ogos hari itu. Betul. Minggu lepas saya cakap dengan Timbalan PBD Kuala Krai berkenaan dengan TP ni lah, TP penguasaan dalam COVID. Dia kata TPN nak dia kejar habis semua sekolah supaya hantar, dan dia tahu banyak TP yang diberi itu adalah TP yang tak betul. Tapi dia terpaksa ambil juga sebab dia tahu masalah ni lah, masalah budak tak jawab cikgu main bagi TP. Jadi dia pun tahu bahawa banyak penipuan berlaku. Tapi cikgu pun terpaksa bagilah sebab dah orang nak kan. Dah orang nak, kita bagilah. Kita pun tak ada satu indikator lah. Kita tak ada satu indikator bagaimana kita nak tapis TP-TP tersebut. Tapi seperti cadangan yang dibuat oleh cikgu ke mana sana atas, cikgu Nurul Fatiha. Okay. Setidak-tidaknya kita kekalkan dengan TP semasa kelas bersemuka dijalankan. Sebelum COVID ni TP berapa dia dapat, bagi TP tu je lah. Sebab TP yang baru ni, sebab tajuk tu kita tak ajar, dia tak join kan, macam mana kita nak bagi. Jadi kita kekalkan dengan TP tu ya. Untuk tahun ni dia tak ada cara, tak ada ubah. Ya, mesti yang terkejut dengan apa yang berlaku. Cikgu lagi lah terkejut. Jadi kita tahu cara bagaimana kita nak bagi dengan suasana yang sedemikian. Sebab kalau dipersoalkan, kalau kita bagi TP kepada murid yang online saja, murid yang tak ada online, yang tak ada internet apa semua, apa nasib dia? Sedangkan kajian Kementerian Malaysia pun hanya 35% saja guru murid-murid yang menggunakan online sebagai sesi PDP dia. Jadi saya setuju dengan cadangan tu lah Nurul Fatiha, kita bagi je TP yang sebelum COVID ataupun semasa bersemuka. Sebab yang tidak bersemuka ni payah untuk kita nilai. Yang pertama, kita sendiri cikgu kita nak rancang aktiviti tu, nak rujuk kepada TP, cukup sukar kita nak buat. Sebab biasanya benda tu murid kena, sebab kalau kita tengok pada di SKP, murid kena buat persembahan, murid kena berhujah dan sebagainya.
tiba-tiba kita hanya melaksanakan online. Online ni budak hanya menyatakan, ia tulis menyatakan. Jadi benda tu sangat rendah, arahnya sangat rendah. Jadi untuk mencapai TP yang tinggi itu memang sukar. Jadi kita kekalkan dengan TP yang sedia ada. Itu satu cadangan yang bagus. Cuma kita sebagai guru, bahan pengajaran kita kena buat, kita kena bagi pada murid supaya masa murid itu tidak terbiar. Masalah bagi TP itu, yang tu kena pihak sekolah kena fikirlah. Saya pun tak boleh bagi satu jawapan yang pasti bentuk bagaimana TP yang boleh diberi. Cuma cadangan Nurul Fatihah tu saya rasa sesuai lah kita bagi TP semasa bersemuka. Yes. Tapi bukan bermakna saya suruh buat macam tu lah. Dia bergantung kepada pihak sekolah nak yang macam mana. Tapi yang relevannya macam tu lah. Apa dah ni? Zawilawati tak relevan minta tahun 2018 sebab orang lain buat. Apa dia maksud saya? Nak menipu. Ni penat tuan lah, betul. Nak menipu memang penat. Kita bagi TP yang kita ada je lah. Ketelusan TP tak ada. Betul. Untuk yang zaman COVID ni memang ketelusan tak ada. Dan sebab tu kita buat pembugaran. Tujuan kita buat pembugaran ni bukan untuk bagi TP masa online online ni memang kita pun tak bincang bahasa online, PDP online. Ni kena orang design. Ada orang design bagaimana kita nak rancang satu PDP online yang mantap supaya kita boleh bagi TP yang sesuai dengan ni. Sebab saya rasa pihak kementerian sendiri pun tak keluar lagi satu panduan bagaimana kita nak keluarkan TP berdasarkan pelajaran online. Apa yang kita buat hari ini adalah untuk pembelajaran bersemuka. Tahun ni dah habis macam tu dah. Tahun depan habis macam ni. Kekalkan dengan TP yang ada. Walaupun cikgu rasa penat nak tipu, bukan penat nak tipu, tapi kita tak tahu nak bagi macam mana. Murid tak masuk online, takkan kita nak bagi TP kosong, tak ada kan, bagi TP 1. Nak bagi TP 1 semua, bagi TP 1 lah. Kalau guru saya tak marah, bagi TP 1. Alasan dia, murid tak masuk. Murid tak join kelas. Kita tak mampu nak cari kelas murid supaya masuk kelas. Tapi bagi yang masuk, bolehlah kita bagi dia TP 3, TP 4. Cuma saya cadangkan masa cikgu design soalan, cikgu tengok dulu TP untuk TP 4 dan TP 3, TP 5, apakah bentuk kemahiran yang perlu budak tu jawab melalui online. Jadi jangan cikgu main bagi je latihan, tiba-tiba nak bagi tu, takut nanti tak orang latihan kata tak makin siku lah. Antara latihan dengan kehendak TP. Biar kita tengok dulu TP tu supaya latihan yang kita buat tu orang biar makin siku lah. Jadi boleh kita bagi TP 5 ke TP 4 ke, kita boleh jawab. Kata benda ni kita ada rujuk TP dan TP 5 TP 4 untuk tajuk ni begini. Dan budak pun boleh hasilkan sebegini kan. Jadi bagi murid yang tak masuk secara online, yang kita tak dapat dikesan, okey, seperti mana cadangan Cikgu Zawiah dan Fatihah tadi, kita kekalkan dengan TP yang sedia ada. Saya rasa begitulah kot. Kalau tiba-tiba hujung tahun ni ada yang minta cikgu cetak pelaporan TP murid, habislah. Dengan tahun ni kena cetak pelaporan PST ni untuk dibawa ke sekolah menengah lagi. Okay. Puan Sofiana lah kena jawab. Saya tak tahu lah macam mana ni. Pengurusan GPM, pengurusan WD ni saya tak boleh jawab. Saya dari segi teknikal begini, yang ni saya suka lah untuk jawab. Tapi bagaimana nak buat yang ni, okey. Tapi yang sama. Okey, minta maaf je lah. Untuk pengetahuan semua penyelaras, saya bersama Tuan Haji Razak, kami adalah pembimbing untuk kandungan. Dari segi penelitian untuk PPD pengurusan adalah Encik Wan Amran. Sekali lagi untuk pendokumentasian perekodan boleh rujuk Encik Wan Amran. Terima kasih. Okey, pertanyaan Cikgu Awari, adakah akan ada kutipan data PPD kali kedua dari Nvidia? Yang ni pun saya tak tahu juga. Sebab PPD kutip sebab JPM minta. JPM minta sebab kementerian minta. Itu yang jadi masalah. Masalah tu semua orang tahu, KPM pun tahu, JPM pun tahu, tapi tetap juga diminta. Jadi kita bagilah sekadar yang ada, begitu je lah. Dan cikgu jangan risau lah, cikgu jangan risau. Jangan apabila dah bau ni dah bagi, contoh cikgu dah bagi bau ni TP 3 ke TP 2, tiba-tiba yang ni satu masalah, mesti ni pelaporan yang keluar mesti dapat TP 5, 6. Cikgu jangan fikir macam tu.
Sebab dalam suasana pembelajaran yang tidak menentu, cikgu boleh kekalkan keputusan tu juga. Sebab sekarang ni kelas tak berjalan, kelas tak berjalan. Kalau yang minta lagi, cikgu hantar je yang baru ni. Bagi je yang baru ni. Jadi PPD tanya kenapa sama? Kelas tak berjalan. Kelas tak berjalan, nak kena bagi yang baru. Dia pun faham rasional tu. Dan pihak kementerian pun faham rasional tu. Kalau Dewan Rakyat pun timbul kan isu tu dikemukakan oleh Datuk Mazli kepada Menteri Pendidikan, tak boleh jawab juga. Jadi isu tu isu global. Cikgu jangan pening, cikgu hantar je pelaporan yang mana ada. Setakat yang mampu buat, kalau dalam tempoh ni cikgu diminta online dengan murid, macam saya minta dalam proses online ini, cikgu cuba designkan latihan mengikut TP. Setidak-tidaknya murid yang ada committed tu, kita boleh bagi TP yang lebih bagus. Ada juga perubahan lah daripada pelaporan kita yang pertama baru ni. Yang tak join, tak apa, kita kekalkan dengan TP yang dia ada. Kita reda lah macam tu. Kita nak bagi dia tinggi. Nak mencelah sikit. Macam ni, saya pun ada pengalaman sebelum PPD, dulu PBS. Penjenamaan kepada PPD ni baru-baru ini je lah. Okay. Saya nak share pengalaman saya suka buat benda tu terus. Kalau kita nilai pelajar tu sebegitulah. Dan kita perlu ada macam cakap tadi lah, evidence yang kita simpan. Itu saja. Jangan pening-pening kepala. Buat perkara yang benar je lah. Terima kasih. Okey, ada pertanyaan daripada Cikgu Zawilawati. Minta penjelasan. PPD ini untuk tahap 1 dan 2 kan? Sebab ada daerah tak buat tahap 2. Bermula pada tahun ini dah mula tahap 2. Tahun lepas tahap 1. Murid tahun 1 hingga tahun 3. Bermula tahun ini dah bermula buat tahun 4. Saya tak nafikan ada daerah tak buat tahap 2 sebab proses dia panggil kursus COC kepada guru-guru besar dia tidak dapat dilaksanakan secara bersemuka, tapi dibuat secara online. Banyak guru-guru besar saya rasa yang tak join, yang tak ikut, jadi menyebabkan benda tu tercicir. Tercicir tu kerana ni lah, kerana COVID. Jadi jauh mana pelaksanaan pemantauan oleh JPN dan PPD, yang tu saya tak pasti. Tapi sepatutnya pada tahun ni dah bermula belajar tahun 4. Okay, untuk menjawab soalan Zawilawati lah. Nurul Fatihah, maaf buat luah perasaan. Okey, beres luah lah, nak luah apa pun. Bak telus ni dari zaman Linus lagi masalah. Okey, beres. Okey. Sebenarnya cikgu yang suka meluah perasaan ni saya suka. Dia luah perasaan tu menandakan bahawa dia buat kerja. Ya, cikgu tu bekerja. Yang tak luah perasaan tu masalah. Jadi dia lain tak buat. Tapi cikgu yang suka meluah perasaan, dia suka macam-macam dia sebenarnya dia bekerja. Mungkin tak perasaan je. Perasaan. Okey. Okey, ada lain pertanyaan? Faham tak apa yang kita bincang ini? Nur Zimai kata bekok dalam hati. Kalau ikan bekok tak apa masa ni. Sedap makan. Jangan hati bekok. Murid di kelas pemulihan. 2 kali dah naik ni. Cikgu awal ditanya. Murid di kelas pemulihan siapa yang nilai? Ni bertanya ni. Telur dulu ke ayam dulu? Telur dulu ke ayam dulu ni? Guru pemulihan atau guru subjek asal? Yang ni saya tak boleh nak jawab. Okey, yang ni atas PPD dah ya. Ke cikgu tu, Cikgu Awari. Dia berkenaan dengan itu kita mengutamakan perjumpaan tahun lepas. Kita mengutamakan guru kelas yang akan key in. Guru kelas yang key in. Tapi guru kelas yang key in tu markah tu mesti kena mari daripada guru yang mengajar. Guru pemulihan kena hantar kepada guru kelas. Guru pemulihan kena buat rekod, kena tanda dari rekod dia, serah pada guru kelas. Guru kelas nanti isi pelaporan. Ya. Itulah tu, Cikgu Puan Sofia ada bagi tahu. Okey. Okey, Cikgu Awari kata okey, itu kawan tanya. Dia banyak cerita ni, orang ni biasanya dia tanya tapi dia kata kawan dia tanya. Aduh. Okey. Kalau faham, saya harap nanti tuan-tuan, puan-puan sebagai penyelaras balik nanti kongsi dengan rakan-rakan di sekolah.
bagi pemahaman kepada mereka tentang isu-isu yang berlaku dan bagaimana nak atasi isu. Jadi nak atasi isu, perkara yang paling penting, untuk mana-mana sekalipun, cikgu mesti rungkai di SKP. Jadi saya harap dengan penjelasan sedikit tadi, tuan-tuan selaku penyelaras, boleh buat ladak di sekolah, duduk bersama cikgu-cikgu, buat banking, dia panggil banking merungkai di SKP.